Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid tahun 5 SK Seksyen 7 Shah Alam. Okey, hari ini bersama dengan Cikgu Faidi dalam subjek pendidikan kesihatan untuk tahun 2021. Okey, murid-murid, hari ini kita akan belajar topik yang pertama dalam pendidikan kesihatan, iaitu unit 11, penjagaan dan keselamatan diri. Okey, kalau murid-murid merujuk buku teks tahun 5 di bahagian belakang buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan di muka surat 73. Cikgu nak murid-murid buka buku teks muka surat 73 untuk tajuk pendidikan kesihatan. Buku yang digunakan adalah buku yang sama dengan subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, buku teks ada satu je, buku PJ. Alright, okey, untuk hari ini kita tengok tajuk yang pertama, iaitu penjagaan dan keselamatan diri. Okey, tajuk ini pada tahun lepas kalau kita tengok, ianya pun tajuk yang pertama untuk tahun 4. Jadi dia adalah sambungan daripada tajuk semasa murid-murid berada di tahun 4. Okey, cikgu rasa masa cikgu mengajar dulu, masa tahun 4, murid-murid dah jelas sedikit sebanyak berkaitan dengan penjagaan dan keselamatan diri. Cuma bila masuk tahun 5, dianya akan pergi lebih dalam sedikit tajuk dia, walaupun ianya tajuk yang sama, tapi dia lebih secara detail sikit lah. Okey, kita tengok muka surat 73. Okey, di muka surat 73, seperti yang kamu tengok pada buku kamu tu. Okey, cikgu tunjuk sedikit dia punya tajuk-tajuk yang kita akan belajar pada tahun ini. Kalau murid-murid tengok, Sally, Zeti, Raju dan Arif tidak sabar untuk mengikuti kelas pendidikan kesihatan. Okey, ni di bawah tajuk tu, kalau murid-murid tengok, Cikgu Diana akan menerangkan kandungan tajuk pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial PEERS yang akan mereka pelajari pada tahun ini. Okey, ni adalah tajuk-tajuk yang murid-murid akan tengok pada tahun ini. Kita akan belajar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, macam cikgu tunjuk. Okey, untuk tajuk yang pertama minggu ni kita akan belajar dulu. Sekejap, cikgu buat ni. Okey, dalam tajuk tahun 5 ni kita ada yang pertama, konflik dan stres dalam keluarga. Okey, yang kedua, persahabatan. Yang ketiga, penderaan dalam keluarga. Yang keempat, penyalahgunaan bahan inhalan. Yang kelima, sistem reproduktif manusia. Yang keenam, pengaruh rakan sebaya. Dan yang ketujuh, penyakit dalam kehidupan harian. Kalau anak-anak murid dengar tajuk-tajuk ni, masa tahun 4 memang dah ada. Okey, masa tahun 4 ianya dah ada tajuk-tajuk ni. Cuma bila masuk tahun 5 ni, kita akan belajar secara detail sedikit. Okey, sebab dia sambungan daripada yang kita belajar masa tahun 4 dahulu. Okey, alright. Untuk minggu ni kita akan belajar sistem reproduktif. Okey, yang ni ni yang cikgu bulatkan ni. Okey, sistem reproduktif manusia. Okey, kalau kamu tengok sistem reproduktif manusia ni, ni yang cikgu bulatkan ni, cikgu besarkan. Alamak. Okey, seperti yang cikgu bulatkan lah, sistem reproduktif manusia. Seperti kamu tengoklah buku teks kamu tu ada sistem reproduktif manusia ni. Okey, jelas. Okey, kita pergi dulu kepada pengenalan untuk subjek tajuk kita pada hari ini, sistem reproduktif manusia. Okey, sistem reproduktif manusia sangat istimewa kerana membolehkan manusia meneruskan zuriat mereka. Okey, kalau kamu nak faham, sistem reproduktif manusia ni dia berkaitan dengan perkembangan zuriat manusia. Okey, seperti kita lah, di mana lahirnya kamu, itulah dipanggil zuriat daripada mak ayah kamu. Okey, sistem reproduktif lelaki berbeza daripada sistem reproduktif perempuan. Okey, kita tahu masa kita belajar tahun 4, kita ada masa tahun 3 lagi pun cikgu rasa dah belajar. Tahun 3, tahun 4, sistem reproduktif lelaki ni berbeza dengan sistem reproduktif perempuan. Sebab itulah ada jantina, lelaki, perempuan berbeza. Jantina pun berbeza, sistem reproduktif pun
berbeza. Okey, kedua-dua sistem reproduktif ini akan matang apabila kanak-kanak lelaki dan perempuan mencapai akhir balik. Okey, yang ni cikgu nak highlightkan. Tahun lepas kita belajar berkaitan dengan akhir balik. Ni yang kita nak sambung. Dulu kita belajar sampai akhir balik je. Okey, kanak-kanak bila dah sampai satu masa dia akan sampai dia punya tahap akhir balik dia. Okey, lelaki macam mana akhir balik dia, perempuan macam mana akhir balik dia. Cikgu harap masih ingat lagi lah masa kita belajar masa tahun 4 dulu. Okey, alright, seterusnya kita tengok ni adalah jantina. Kita tengok ni adalah lelaki. Boleh beza kan lelaki dan perempuan. Kawan-kawan kita masa kita belajar dulu di sekolah, kita kenal mana lelaki, mana perempuan. Okey, ni adalah perempuan, berbeza. Kita tengok fizikal perempuan dan fizikal lelaki juga berbeza. Okey, murid-murid kena jelas lah sebab sistem reproduktif ni dia berbeza. Kalau lelaki macam mana, kalau perempuan macam mana, fizikal berbeza, apatah lagi sistem reproduktif. Okey, alright, seterusnya. Okey, ni adalah sistem reproduktif. Okey, yang ni lelaki ke perempuan? Kita tengok sistem reproduktif yang ni dia ada, cuba kita tengok dalam gambar tu, ada skrotum, ada testis, ada zakar. Okey, yang ni sistem reproduktif untuk murid lelaki. Okey, lelaki. Bukan murid lelaki lah, semua lelaki. Dewasa ke, sebut saja lelaki. Ni adalah sistem reproduktif untuk lelaki. Okey, dalam gambar ada, dalam buku teks ada. Kalau kamu tengok muka surat 74 tu, kamu boleh tengok dia punya sistem reproduktif dia dengan detail kan. Tu adalah sistem reproduktif untuk lelaki. Okey, ada zakat. Kena ingat dia punya item-item ataupun dia punya istilah-istilah yang diguna pakai. Kita kena faham. Dalam kita belajar, kita mesti menggunakan bahasa yang betul dan istilah-istilah yang betul. Tengok di mana kedudukan zakar, di mana kedudukan testis, di mana kedudukan skrotum. Okey, cikgu tak perlu detail lagi benda-benda ni sebab ni adalah asas untuk sistem reproduktif. Kita belajar dulu asas, baru kita akan pergi dengan lebih detail untuk pembelajaran yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kita tengok tadi sistem reproduktif untuk kaum lelaki. Sekarang sistem reproduktif untuk perempuan, kaum perempuan, murid perempuan. Yang jantina perempuan, inilah dia. Dia ada banyak sedikit dia punya bahagian-bahagian dia. Okey, yang pertama kita tengok daripada kiri iaitu ovari. Selepas tu ada tube fallopian. Dan seterusnya uterus dan akhir sekali faraj. Okey, berbeza. Lelaki tadi ada 3 je item. Untuk murid perempuan ataupun untuk jantina bagi kaum perempuan ada 4 yang kamu perlu tahu dalam pendidikan kesihatan ni. Okey, barulah kita akan belajar dengan lebih detail macam mana fungsi dia, apa kegunaan dia nanti di kelas-kelas yang seterusnya. Jangan risau. Okey, hari ini cikgu tak nak kamu macam apa ni, kita tak pernah dengar. Okey, memang kita tak pernah, kita baru belajar, jadi kita tahu dulu apa itu istilah-istilah yang berkaitan dengan sistem reproduktif. Alright, yang seterusnya. Okey, kita tengok. Ni adalah untuk kaum perempuan, sistem reproduktif murid perempuan ataupun untuk jantina perempuan. Okey, berbeza. Kena beza, kena tahu beza perempuan, lelaki dan perempuan. Sebab kita dah belajar untuk tajuk-tajuk masa tahun 3, tahun 4 kita dah belajar kenapa ada perbezaan kaum, perbezaan jantina, lelaki, perempuan. Tuhan telah ciptakan manusia itu berbeza-beza. Jadi kita kena tahu beza. Okey, yang seterusnya kita tengok. Okey, ni adalah pengakhiran dia lah, macam maksud cikgu untuk pengenalan kepada sistem reproduktif ni. Dia berakhir dengan perkahwinan. Okey, kita tahu lelaki dan perempuan dicipta berpasangan. Okey, kamu tengok kat rumah kamu lah, macam mak ayah kita lah.
Okey, mak ayah kita berkahwin macam dia punya definisi tadi, untuk meneruskan zuriat. Okey, jadinya hasil perkahwinan mak dan ayah kita, maka lahirlah kita. Begitulah juga seterusnya nanti dalam kehidupan manusia yang normal. Okey, lelaki kahwin dengan perempuan, perempuan kahwin dengan lelaki. Jangan ada kata, oh lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Itu adalah di luar norma. Okey, kalau norma, manusia yang normal, dia akan kahwin perempuan dengan lelaki, lelaki dengan perempuan. Itu adalah perkahwinan yang normal. Okey, yang boleh menghasilkan zuriat. Okey, sebab sistem reproduktif ni dia berkaitan dengan zuriat. Boleh faham? Cikgu harap kamu semua faham. Okey, lepas ni kita akan pergi dengan lebih detail untuk topik yang seterusnya. Cuma minggu ni itu saja daripada cikgu. Kita hanya belajar dahulu asas-asas yang berkaitan dengan sistem reproduktif. Yang penting cikgu nak kita faham dulu, ataupun kita boleh beza dulu sistem reproduktif perempuan dan sistem reproduktif lelaki. Okey, maknanya kena hafal, kena tahu. Dan barulah kita akan belajar fungsi dia macam mana, dengan lebih detail untuk topik yang seterusnya. Cikgu harap dengan kelas kita pada minggu ini dapat menjelaskan sedikit sebanyak ataupun menerangkan, memberi gambaran awal kepada kamu semua untuk kita belajar topik yang seterusnya berkaitan dengan sistem reproduktif manusia. Okey, jadi untuk kelas ni cikgu ada sediakan latihan ataupun bahan yang murid-murid kena buat ataupun kena jawab di akhir kelas nanti. Jangan risau, Cikgu Faidi tak suka bagi homework, tapi macam biasa kita buat latih tubi untuk menguji tahap ingatan kita. Boleh rujuk buku teks, tak ada masalah. Kita baru belajar. Lepas ni cikgu nak kita boleh hafal sistem reproduktif masing-masing. Okey, itu saja untuk homework. Stay tune, cikgu akan bagi mengikut dalam link yang cikgu akan sediakan nanti. Jangan risau. Okey, ni adalah muka surat 74. Hari ni tajuk muka surat 74 saja. Ni gambaran dia. Okey, lepas ni kita akan belajar muka surat yang seterusnya lah. Untuk minggu ni cikgu hanya nak memberi pengenalan saja tajuk yang berkaitan dengan kesihatan diri dan reproduktif, iaitu sistem reproduktif manusia. Okey, diharap dengan video yang cikgu sediakan ini boleh membantu murid-murid yang berada di rumah sekarang ni untuk kita belajar tajuk pendidikan kesihatan. Semua murid tahun 5 belajar dengan Cikgu Faidi, jangan risau. Okey, tahun lepas ada 2-3 kelas yang tak belajar dengan cikgu, tapi tahun ni semua tahun 5 cikgu yang akan ajar untuk subjek pendidikan kesihatan. Okey, untuk guna buku tulis, kalau ada buku tulis yang tahun lepas, guna saja buku tahun lepas. Tak perlu guna, tak perlu beli buku barulah. Guna saja buku yang sedia ada. Okey, tak payah membazir. Kalau tak ada, kena adakanlah buku tulis tu. Buku kerja tak perlu beli. Alright, itu saja untuk kelas hari ini. Semoga bermanfaat. Jaga diri, jaga kesihatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.